Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kepada anda semua? Alhamdulillah, kita dapat bersua hari ini dalam sesi special. Hari ini insyaAllah akan saya kongsikan beberapa data berkenaan dengan inflation, recession dan juga market crash. Dan sebelum kita memula, saya ingin test dulu audio dan juga video sekiranya boleh nampak video ataupun skrin yang saya share ni dengan jelas. Boleh komen nampak, dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, please komen dengar. Sekiranya anda tak nampak dan tak dengar, please komen tak nampak ataupun tak dengar agar saya sempat untuk betulkan kalau ada masalah teknikal. Seperti biasa, sebelum kita mula kongsikan video ini, please share this video agar mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan juga sama-sama dapat meriahkan sesi kita pada malam ni, insyaAllah. Okey. Baik, sudah 9.32. Saya rasa baik kita mulakan kerana saya janjikan bermula 9.30 minit malam. So, mari kita dengarkan sesi pada malam ini. Saya mulakan sekali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Terima kasih kepada anda yang turut serta pada sesi kali ini. Dan jutaan terima kasih. Thumbs up, double thumbs up kepada anda yang dah kongsikan video ini kepada rakan-rakan. Mudah-mudahan sama-sama kita semua dapat pahala dengan berkongsi ilmu, insyaAllah. Okey, so tajuk kita pada malam ini bukan spesifik kepada US market, okey, ataupun bukan spesifik kepada Traders Corner yang biasa kita lakukan. Tapi malam ini saya ingin kongsikan berkenaan data terkini, status apakah sedang berlaku di pasaran global berkenaan dengan ekonomi dan bagaimana ia mempengaruhi pasaran saham di peringkat global. Okey. So itu tajuk kita untuk hari ini, inflation, recession and market crash, and how to take advantage from it. Okay, so apa yang sedang berlaku di pasaran global, apa yang mungkin dijangkakan berlaku, dan bagaimana kita nak ambil peluang dan take the opportunity and advantage of the situations. Okay, so ada orang mungkin sekarang ni tengah concern, sangat worries, mungkin sangat risau. Tapi bagi saya, this is an opportunity yang kita kena ambil advantage kepada yang tahu dan juga kepada yang faham apa yang berlaku. Okay, so history repeat itself. Itu yang saya boleh bagi sebagai mukadimah, dan stay tune. Mari kita mulakan sesi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang first time jumpa saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli, merupakan lulusan ijazah sarjana muda dari UiTM, dan currently untuk professional qualification memiliki syariah registered financial planner bersama dengan MMPC. Dan currently memegang dua jenis lesen. Yang pertama, lesen FPMR daripada SIDC, dan lesen yang kedua daripada FIMM untuk unit trust license. Okay, so bekerja sebagai MR bersama dengan UOB Kay Hian dan juga Phillip Capital Management, dan pada masa yang sama sebagai advisor dengan The Sophisticated Investor ataupun TSI Group. Dan Alhamdulillah, antara pencapaian saya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai $1 million producer, sebagai top producer untuk TSI Group bagi kategori MR, dan juga sebagai top producer bagi dua jenis kategori, iaitu PMA dan juga PMAT, untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okay, so itu sedikit latar belakang saya, dan kita teruskan. Sedikit disclaimer. Okay, so sesi ini tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. This session does not provide investment advice. Any stock or investment product mentioned as example only. Okay, so sebarang anda nampak nama stocks ke, nama company ke, nama counter ke, okay, so itu hanyalah sebagai contoh dan bukan sebagai nasihat belian ataupun penjualan. Okay, no buy or sell call on specific stocks is given in this presentation. Okay, so please note on that. Kita tak ada bagi buy call malam ni, tak ada bagi sell call, dan juga bukan investment advice. Okay, so what is inflation? So mungkin ada yang first time dengar, apakah ataupun biasa dengar tapi tak faham apakah maksud inflation.
Kemudian cerita pasal recession pula, kemudian market crash lagi lah. Kan? Mungkin orang yang first time dengar ni macam mungkin berat ataupun mungkin tak faham, tapi kita ringankan dan kita jelaskan dengan satu persatu insyaAllah. Okay? So, apakah yang dimaksudkan dengan inflation? So, this is definition by theory dan juga by buku lah. Kita bagi kita follow the books definition. So, inflation is the rate at which the value of currency is falling, and consequently the general level of price for goods and services is rising. Okay, so in general, apakah yang dimaksudkan dengan inflation adalah kejatuhan nilai mata wang, dia punya value tersebut, ringgit ataupun dolar ke ataupun pound sterling ke, dia berlaku kejatuhan nilai dan seterusnya menyebabkan harga barang dan services meningkat. Okay, so dia mengurangkan value mata wang dan seterusnya menyebabkan kenaikan harga barang dan juga harga servis. So, dua benda utama dalam dunia ni yang kita gunakan sama ada kita beli goods, beli barang lah, kita beli beras ke, kita beli gula ke, kita beli minyak sawit ke, kan, kita beli ayam ke, dan juga services. Mungkin kita gunakan servis. Contohnya kita guna laluan tol, so dia ambil servis parking dan sebagainya. That is goods and also services. Okay. So, currently, apa yang berlaku di pasaran global adalah berlakunya peningkatan inflation. Okay, so paras inflation normal, standard around 3% lah. Kita ambil 3 ke 4% macam tu. Atau orang mungkin ambil 2 ke 3%. Okay, but in average kita ambil lah 3%. That is common ataupun most average inflation rate, 3%. Nak tak nak dia akan berlaku. So from history, 3%. Ada yang mungkin tahun lebih, ada yang tahun kurang. So in average kita ambil dalam 3%. Termasuk juga di Malaysia. So Malaysia mungkin luar bandar mungkin lebih rendah, mungkin 2%. Di bandar mungkin lebih kurang 3%. Macam tu. So dia mengikut kawasan, dia berbeza. Mengikut negara dia berbeza. Bergantung kepada keadaan ekonomi di kawasan tersebut. So apa yang berlaku di US sekarang ni adalah berlakunya peningkatan inflation paling tinggi dalam tempoh 40 tahun. Kalau nampak slide yang saya kongsikan ni. So, US inflation hit 40 years high of 8.6% as good gas and shelter cost rise. So, 8.6% kadar inflasi sekarang untuk US market. Okay, so tinggi ke tak tinggi? On average kita kata tadi berapa? 3. So, sekarang peningkatan sampai 8.6%. So, meaning, katakan currently gaji anda RM5,000. Okay, so gaji RM5,000. So, untuk menampung kenaikan harga barang, untuk maintain lifestyle anda sekarang, cerita kalau anda duduk US, so nak maintain anda punya lifestyle, boleh bayar kereta, bayar rumah, beli barang, kan, untuk shopping, pergi bercuti dan sebagainya, anda kena dapat kenaikan gaji 8.6% untuk maintain current lifestyle. Okay, bukan nak tambah, maknanya bukan nak beli upgrade kereta ke, bukan nak upgrade rumah, bukan nak upgrade lifestyle. Untuk maintain the current lifestyle, anda perlukan tambahan 8.6% kenaikan gaji. So itu maksud dia, mana ada peningkatan expenses 8.6 sebab the current value currency itu berkurangan. So gaji mungkin RM5,000 kena jadi RM5,000 berapa? RM5,800. Okay? So dia kena meningkat RM5,800 untuk menampung kenaikan tersebut. Tak sampai dapat, sorry, RM5,400 lebih kurang, RM5,400 lebih sikit, atau kurang plus minus lah, untuk menampung current lifestyle. Okay, so itu yang berlaku di US, kenaikan paling tinggi dalam tempoh 40 tahun. So this is, ada banyak faktor yang mempengaruhi this current situations. Of course, antaranya perang mungkin yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine yang telah menyebabkan kenaikan harga komoditi. So harga fuel, harga gas meningkat. Kemudian dengan beberapa lagi faktor telah menyebabkan inflation di US mencatatkan rekod tertinggi untuk tempoh 40 tahun. So dalam 40 tahun, this is the highest, 8.6%. Okay, so itu apa yang berlaku di US. Kita lihat pula apa yang berlaku di beberapa lagi negara lain. Okay, contohnya dari bagi kat sini 44 countries yang lain. So highest so far Turkey. Okay, so Turkey ni dah beberapa quarter dah sebenarnya dia berlaku kenaikan yang cukup drastik. I think from last year ataupun last 2 years.
apabila mungkin ada masalah politik dan juga masalah mata wang mereka so dia ada pressure sikit, dia ada banyak, itu lagi lah banyak faktor lah untuk Turki ni, so dia paling tinggi kenaikan inflasi. So negara lain contohnya di Rusia juga antara yang tinggi, in the range of 10 sehingga 14.9%, dia tinggi juga. Kemudian I think di Brazil juga mencatatkan lebih daripada 10, so double digit of inflation rate. Dia tinggi Kalau return 10% kita suka lah Sebab kalau kita melabur 10,000, kita dapat return 1,000 kan. Okay lah, this is inflation so you punya duit tu berkurangan. So the buying power of the money decreases. So berkurangan 10% maksudnya. Macam tu maksudnya. Kalau profit, kita suka. This is devaluing your currency. So Brazil, Turki, kemudian I think Israel, tu lain cerita So Israel juga antara yang tinggi. Kemudian US in the range tadi 8.6 so dia dalam range yang ini 7.5 sehingga 10. So dan negara-negara beberapa mungkin Mexico dan juga beberapa lagi negara lain tapi Malaysia kat sini dia tak masukkan lah, mungkin ke negara kita ekonomi kecil, so dia tak masuk dalam di statistik. But in average kebanyakan negara juga mengalami masalah yang sama. Kalau tengok sini US tadi 8.5, 8.5, UK 7. Di United Kingdom 7% inflation rate. France 4.5. Ingat tadi kita kata on average 3%, 3 ke 4% lah. But nampak comparison 7, 4.5, Italy 6.5, Japan 1.2, Australia 5.1, Germany 7.3, China 1.5, Brazil 11.3 tadi yang tinggi kat sini Brazil. Spain pun tinggi 9.8, New Zealand 6.9, Canada 6.7. So kebanyakan negara mengalami masalah inflation ni. So bukan US saja. Okay, so untuk Malaysia mungkin kita I think around masih 2 points something I think more than 2 plus lah. Yang latest yang government yang bank negara keluarkan inflation rate I think around 2.1 ataupun 2.1 ataupun 2.4 tidak saya. So within the normal punya range lah. But untuk global, pasaran global sedang mengalami masalah inflasi. Okay. So that is one thing. Common problem kita dah tahu, ada masalah peningkatan inflation. So inflation tak bagus untuk kita sebab kita punya buying power tu berkurangan. Okay. So kita akan mengalami the buying power, kita nak beli barang tu makin mahal. Dulu kita ataupun the common analogi lah, macam kita beli satu troli. Ada panggil bucket value untuk satu troli tu, untuk beberapa goods kita masukkan, how much it cost. Okay. So dulu orang cerita RM50 boleh satu troli kan, penuh dengan goods lah, boleh beli beras, gula, minyak, boleh beli apa lagi macam-macam. RM50 cukup. Okay. So sekarang RM50 kita dapat apa? Satu minyak sawit 5 kilo, campur mungkin gula satu paket. Okay. So RM50. So that is inflation. So lagi 10 tahun, 20 tahun macam mana kan? Mungkin gula tu ialah RM50. Macam itulah pembuatan. Maknanya itulah inflasi. Okay, so the buying power tu, nilai sama, duit sama RM50, tapi dia punya value tu makin berkurangan. So that is apa yang kita panggil sebagai inflation. Okay. So kita dah tahu tadi inflation berlaku di global dan juga inflation ni tak bagus. So macam mana cara untuk mengekang ataupun menghadapi masalah inflasi ni? So the simplest okay, the simplest way ataupun method yang paling mudah adalah dengan mengawal the interest rate. Okay, so the interest rate ataupun di kat Malaysia kita panggil OPR lah. So OPR kat US kita panggil interest rate. So dengan mengawal interest rate ni, the Federal Reserve ataupun Central Bank tu cuba untuk mengurangkan kadar inflasi tersebut. Okay, sebab inflasi tak bagus untuk pengguna. Dia menggunakan biaya. So cara dia nak bermain dengan inflasi tu ataupun nak control the inflation adalah dengan mengawal interest rate tersebut. So kalau kalau inflation meningkat, maka dia akan naikkan dia punya interest rate. Okay, so kalau inflation menurun, so dia boleh kurangkan dia punya interest rate tersebut. So that is how dia control dia control dia punya inflation dengan mengawal
the interest rate. So interest rate kita panggil di US, di Malaysia kita panggil sebagai the OPR ataupun overnight policy rate. So US nampak kat sini, okay, so new Federal Reserve projection shows 6 more rate hike this year. Okay, so jangkaan tahun ini untuk US akan berlaku berapa kenaikan. Okay, so dalam news ni diceritakan ada 6 kenaikan lagi. So sebenarnya total 7 lah, sebab yang March, this news was produced in March 2022. So dia dah sekali naik. So dia kata ada balance 6 kali. So total tahun ni sebenarnya ada 7 kali jangkaan kenaikan. Berbanding dengan tahun lepas, mereka menjangkakan hanya dalam majority members expect 3 total hikes. So tahun lepas dia kata mungkin 2022 ni kita 3 kali je naik. Okay, tapi bila dah masuk first quarter 2022, jangkaannya meningkat daripada 3 kepada 7 kali kenaikan interest rate. Okay, so ada remaining, ada I think 5 kali lagi. 4 kali lagi sebab dah naik 3 kali. Okay, so jangkaan yang 7. So dia mungkin boleh bertambah, dia mungkin boleh berkurang subject to latest development of the inflation rate dan juga bagaimana keadaan ekonomi semasa. Okay, so ini data yang kita ada since 2017, bagaimana Fed mengawal ataupun menaikkan ataupun mengurangkan dia punya interest rate tu. Okay, so daripada 2017 ada peningkatan 25 basis point, so kemudian naik sikit 25. Normal dulu 25 kali lah, 25 basis point, 0.25%. 25 basis point. Kemudian dia turun 2019, dia kurangkan, maknanya kat sini negatif ni mengurangkan. So dia minus 25 basis point, 25, tolak lagi 50, dan pada March 2020, this is was during COVID, once kita lockdown tu, interest rate di US dikurangkan 100 basis point pada satu masa tu. Dia terus drop to zero. I think there was zero interest rate masa March 2020. Okay, the interest rate was zero. Kita tak sampai zero lah. I think waktu tu kita 1 point something, tapi tak sampai zero. So US dia drop sampai kosong. Kosong interest rate, tak ada. Dia punya Fed tak ada interest rate. Okay. Kemudian March dia naikkan 25, Mei this year, so March 25, Mei 25 naik 50. So paling tinggi dia naikkan untuk Jun. This is antara yang tertinggi juga untuk tempoh beberapa decades, yang mana dimasukkan kepada dinaikkan kepada 75 basis point. Okay. So 25 basis point bersama dengan 0.25%. Macam tu. Okay. 10 basis point bersama dengan 0.1%. Dia yang bertanya. Okay. So kalau ada question mungkin boleh je komen. Komen. Sempat saya baca nanti insya-Allah saya tolong jawab. Kalau saya tahulah, ada benda yang saya tak tahu juga, bukan semua benda saya tahu. Okay. So 75 basis point maknanya 0.75%. I think sekarang dia pada kadar 2%, I think. Dia punya rate currently 2%, dekat US. Kita belum sampai lagi 2%. Okay, so ini cara dia nak control dia punya inflation rate dengan mengawal dia punya interest rate. Okay, so inflation will lead inexorably to recession. Okay, so inilah jangkaan juga apabila daripada Forbes articles ni. So inflation mungkin boleh menyebabkan kepada terjadinya recessions. Okay, so sebenarnya ada concern ni dah berlaku lama, since I think early this year, apabila kita tengok the market dah already react towards the perceptions ataupun towards the prediction of recession. So that's why kita nampak ada so-called panic selling ataupun ada berlakunya sell off untuk stocks, ataupun kita nampak bear markets, okay, dekat pasaran US dan beberapa pasaran di dunia pun. So maybe stocks market already price in, okay, of the recessions. Okay, so mungkin kita nak faham recession, apa benda pula recession ni kan? Tadi cerita pasal inflation, sekarang masuk recession pula.
Tapi tak apa, sabar kita belajar sikit-sikit. So, apakah yang dimaksudkan recession? A recession is a macroeconomics terms that refers to a significant decline in general economic activity in a designated region. So, recession adalah berlakunya pengurangan dari segi general economy, activity general economy. Okay, so bila berlakunya pengurangan aktiviti ekonomi pada peringkat makro, so bukan mikro, daripada peringkat lebih atas, makro level, so itu merujuk kepada recession. It had been typically recognized as 2 consecutive quarters of economic decline as reflected by GDP in conjunction with monthly indicators such as a rise in unemployment. Okay. So, apakah maksud dia? Okay. So, this is textbook punya definition. Okay. So, by buku. In general, apakah dimasukkan dengan recession adalah 2 kuarter, suku. 2 suku berturut-turut berlakunya declining in economic activity. Apabila keluarnya data GDP, berlakunya pengurangan GDP, maka masuklah ataupun dia secara sah atau diisytiharkan recession. Okey, dan juga termasuk juga data lain yang mungkin termasuk CPI index, unemployment index dan berbagai-bagai lagi index. But normally unemployment juga akan meningkat. So mana orang tak bekerja tu ataupun diberhentikan kerja tu, dia makin meningkat. Employment maknanya orang yang tidak bekerja ataupun menganggur. Bukan disebabkan dia berhenti suka-suka, tapi disebabkan layoff, disebabkan syarikat tutup dan sebagainya. So 2 kuarter, so ini buku by textbook, 2 quarters of economic decline in GDP. 2 kuarter berturut-turut. Okay, maksud meaning contoh sekarang kita bulan 7. Okay, so bulan Januari sampai March is the first quarter. April sampai Jun adalah kuarter kedua. Okay, so kalau 2 kuarter tu berturut-turut, dia punya GDP is declining, so dia dah masuk fasa recession. Okay, but okay, cuba disebabkan data ni diketahui setelah berlakunya recession tersebut. Kenapa? Sebab kita kena tunggu kuarter tu habis, dapat result dia, keluar data, dan baru kita tahu. Tapi benda tu dah berlaku. Okay, so recession ataupun data recession ni adalah laggard. Dia delay dia. Dia bukan kita on the spot tahu. Kalau stock market jatuh, kita tahulah dia crash. Sebab on the spot dia jatuh. But recession kita kena tunggu data, tutup kuarter 2, keluar report. Keluar report tu mungkin tak ambil masa, mungkin 2 minggu ke sebulan ke. Dan baru kita tahu, okay, 2 kuarter sebelum ni kita sebenarnya recession. Okay, so dia lambat data dia. But benda tu dah berlaku. Okay, so apa yang dimaksudkan ialah 2 kuarter, tapi dia punya data tu kita tahu lambat. So mungkin kita dah lalui dah fasa recession tu, cuma kita baru tahu kemudian lepas kita dapat report tu. Okay, so recession possibility, apakah kebarangkalian berlakunya recession ni? Kan, orang duduk sebut recession sana, recession sini, recession sana, recession sini. So yang paling famous sekali saya nak quote pertama. Okay, mungkin dia tak valid dia punya data. Okay, tapi berdasarkan satu tweet oleh Elon Musk yang sangat popular dengan dia punya Twitter. Okay, so ada orang tanya, do you think we are approaching recession? Ada orang tanya, Zack ni nama dia. Kemudian Elon Musk tanya, yes, but this is actually a good thing. Okay, it has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen. Okay, also all the COVID stay at home stuff has tricked people into thinking that you don't actually need to work hard. Rude awakening inbound. Okay, so bawah tu lain cerita lah. So tu mungkin session lain kita nak debate ataupun kita nak discuss. But dia kata yes, Elon Musk mengatakan adakah orang tanya approaching recession tu, dia kata yes. This was on May, masa bulan Mei dia Twitter, masa tweet ni dikeluarkan. So itu yang pertama. So Elon Musk kata yes, approaching recession. So from data daripada Citibank, chances of global recession nearing 50%. Okay, so Citibank mengeluarkan data, so daripada jangkaan dia 50% possibility ataupun chances untuk berlakunya recession adalah 50%. So kita 50-50 ni, recession ke tak recession je ni, mengikut data Citibank. Okay, so itu ni dua tadi Elon Musk, yang ni Citibank. So kita tengok seterusnya daripada Bloomberg. Okay, so Bloomberg
pula so yang atas ni kemudian kita baca ni dulu bawah ni, rates hike to counter inflation leave risk of a downturn to 72% in the Bloomberg economic models. Okay, so Bloomberg pula mengeluarkan data dia, the possibility ataupun the risk untuk berlakunya recession adalah 72%. Lagi tinggi. Tadi Citibank kata 50. So daripada Bloomberg punya economic models, dia kata 72% mungkin akan berlaku recession. Ataupun mungkin sedang berlaku ataupun tengah berlaku recession lah. Okay? Sebab data kita tadi dapat lambat. So kita mungkin sedang mengalami recession, tapi kita tahu nanti mungkin bulan 7 ni lah. Bulan 7, tengah bulan 7 ataupun ujung bulan 7. Okay? So this is antara beberapa kajian yang dilakukan pertama oleh tadi Citibank dan juga oleh Bloomberg, dan juga pandangan so dia melakukan survey ke atas beberapa orang CEO ataupun C-suite leaders. 60% CEO expect recession by 2023. Conference board. So dia ada satu conference board untuk CEO ni dekat peringkat global, panggil CEO, dia akan bersidang lah setahun sekali ke setahun 2 kali. So melalui persidangan tu dia buat survey. Okay, so survey tu mengikut pandangan mereka setiap orang, apakah possibility ataupun the chances of berlakunya recession. So 60 orang CEO kata okay, expect recession by 2023. So ini mungkin lambat sikit lah, 2023 dia kata. Okay, so tapi 60 orang kata berlakunya recession. Okay, so kenapa kita kena tanya CEO? Kenapa tanya Elon Musk? Okay, sebab the declining in economic activities antaranya dipengaruhi oleh syarikat. Bila syarikat tu dia mengurangkan dia punya business activity, maka the general economic activity juga akan berlaku pengurangan. Okay, so maknanya katalah saya ada syarikat pengeluar telur ayam. Okay, so mengeluarkan telur ayam. So saya sekarang ni nak besarkan lagi saya punya kilang ayam tu. Sebab nak keluarkan ayam kena ada ayam lah kilang ayam tu. So saya nak kena buat financing, saya nak kena pergi bank. So bila saya pergi bank, bila ni cerita kat US lah so kat US. So bila saya pergi bank, saya dapat financing, dia punya rate tu tinggi. Sebab tadi dia punya interest rate tu tinggi. Dia naikkan interest rate dah 3 kali this year. So dah pada 2%. So 2%, dia campur pula dengan bank punya rate lagi. So saya kena bayar lebih tinggi lah. Maknanya saya punya installment nanti untuk bayaran balik kepada bank tu semakin tinggi. So cost untuk running a business bila interest rate tinggi adalah semakin tinggi. Okay, so banyak company mungkin akan tarik handbrake temporary, dia tak buat expansion, tak ada perkembangan kilang ke, tak ada nak tambah mesin baru ke, tak ada nak ambil staff baru ke, sebab the cost of making financing semakin tinggi. Logik lah kan? Kalau kita sekarang interest rate tinggi, kita nak pergi beli kereta, okay, fikir jugalah, sebab kalau compare last 2 years waktu rate rendah kan, dapat installment yang lebih rendah. Okay, sama juga dengan business activities. Dan kalau CEO tu menjangkakan pula ataupun business leaders yang menjangkakan akan recession, so apa yang kena buat? Startkan kurang cost. Ini yang bahaya ni. Dia start kurangkan cost dengan lay off, mengurangkan pekerja pertama. Itu paling senang. Dia nak jual mesin, nak jual tanah tu mungkin ambil masa kan. Tapi for business normally, first lay off dulu. Which is not good. Saya pun tak setuju benda tu. Tapi that is, yalah, dia nak survive juga kan. So staff lain pun kena bayar lagi gaji apa semua. So dia start reducing dia punya business activities. Okay, sebab nak jaga cash ataupun supaya dia boleh harungi waktu-waktu recession nanti. So that is why it's important untuk kita tahu pandangan CEO juga ataupun business leader. What is your expectation toward recession? Sebab mereka ni yang akan mempengaruhi business utama. Mungkin ada syarikat besar macam GE ke kan, Ford ke yang berpuluh ribu staff dia. So kalau dia kata kita ni kena jaga cash ni, kita kena bersedia menghadapi recession. So apa dia buat? Kurangkan production dengan mengurangkan staff, kurangkan belian raw materials. So kilang yang hasilkan raw materials mungkin juga akan kurangkan production. So that is the whole supply chains akan berlakunya pengurangan.
Okay, so bila berlaku sedemikian, itulah yang menyebabkan the markets ataupun the stock market kadang-kadang akan price in lebih awal sebelum data tu keluar, sebelum data recession tu keluar, because bila the risk of meningkat risiko meningkatkan interest rate dengan cepat adalah kebarangkalian untuk berlaku recession dengan lebih cepat. So that is one the concern. Bila Fed ataupun Federal Reserve di US tingkatkan inflation dengan kadar yang sangat laju, so investor concern about recession risk. Sebab tu control bukan main-main je naikkan interest rate, turunkan, naik turun ni. Sebab kalau interest rate tu meningkat terlalu laju, the concern is the recession akan cepat masuk. Dia akan lebih cepat berlaku. Sebab semua orang tarik handbrake, semua be careful, semua slow down, tak ada nak buat loan lah, tak ada nak buat financing kan, sebab rate tengah tinggi kan, tunggulah rate rendah kan. So itu risiko dia kalau Fed tak jaga. So 75 basis point pada bulan Jun hari tu adalah tinggi. Ramai juga terkejut sebab before dia expect 50 tu pun tinggi. Sebab sebelum ni nampak kan 25. Kemudian masa Mei dia naikkan 50. Jun itu dia naikkan 75. So itu yang terkejut semua orang. Dan stock market pun dah react dah. Tiga quarter hari. Tiga bulan hari tu. Even sebenarnya daripada awal Jan lagi dah react. So that is how daripada inflation kepada recession kepada stock market reacts. Okay, so inflation naik tak bagus. Tapi sebab inflation dah naik, Fed terpaksa naikkan interest rate naik terlalu mendadak tak bagus. Dia akan menyebabkan investor akan sangat concern dan dia akan berlakunya ataupun nampak tindak balas apa yang berlaku di dalam stocks market. Okay, so kita masuk pula apakah yang dimasukkan dengan market crash. Definition. Okay. So stock market crash is a rapid and often unanticipated drop in the stock price. A stock market crash can be a side effect of a major catastrophic events, economic crisis, or a collapse of a long-term speculative bubble. Okay, so market crash boleh jadi disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya catastrophic events. Contohnya mungkin bencana alam, mungkin juga peperangan, mungkin juga benda-benda yang menyebabkan kematian, catastrophic virus contohnya, okay, pandemik dan sebagainya. Kedua, disebabkan oleh economic crisis, kita berlakunya subprimes, kemudian adanya bank panic, kemudian adanya oil crisis, kemudian ada beberapa lagi benda yang berkenaan dengan ekonomi juga boleh menyebabkan stock market crash, okay? Dan juga long term speculative bubbles. This is berlakunya peningkatan asset value dengan pantas tanpa the fundamentals, akhirnya menyebabkan speculative bubble tu burst, dia pecah dan juga dia menyebabkan market crash. So kita akan tengok nanti beberapa sejarah apa yang berlaku dalam market crash. So market crash bukan sahaja disebabkan ekonomi, mungkin disebabkan oleh inflation, mungkin disebabkan oleh recession, mungkin disebabkan oleh peperangan, mungkin juga disebabkan oleh masalah kesihatan. So dia ada beberapa sebab berlakunya market crash. So dia tak ada typical because one reason only, tak ada. So dia mungkin ada series of, mungkin combination of crisis, mungkin satu, mungkin dua, mungkin gabungan, beberapa. So reactionary public panic about stock market crash can also be a major contributor to it, inducing panic selling that depresses prices even further. Okay. So bila berlaku concern pada ekonomi, so stock market akan react awal. Kenapa? Sebab berlakunya reaction terhadap kepada manusia, panic contohnya, ataupun concern akan berlakunya satu masalah yang mungkin lebih besar. Mungkin contohnya peperangan di satu kawasan, projek mungkin akan menyebabkan peperangan yang lebih besar. Sakit kat satu kawasan, concern mungkin akan berlaku lebih merebak dengan kawasan lebih besar. So that is human reaction. So panic selling menyebabkan harga semakin
berlakunya panic selling, so harga drop lah, so drop dia. So orang semua nak cut loss sebab dia nak take the whatever cash ada, simpan dulu, hold the cash dan biar ni. In principle ataupun in fundamental, tak ada masalah sangat pun, kan? The business is still there. Kalau masalah business tu masih berjalan seperti biasa, tak ada masalah pun, okay? But macam mana harga saham jatuh, market crash, because of the panic selling of human reaction towards mungkin economic data, mungkin towards dia punya catastrophic event, ataupun mungkin disebabkan oleh speculations. Okay, so that is definition of market crash. Ada juga definitions market crash ni ikut buku. So apabila market drop, double digit drop in a short period of time, mungkin ada kata dalam masa 2 minggu, beberapa minggu, ataupun mungkin tak sampai beberapa bulan lah, dan juga dia drop sampai 20%, so negative 20 in a short period of time. So that is ada definition of market crash. Ada yang kata 20, negative 20, ada yang kata double digit drop, ada yang kata in a few days, ada yang kata few weeks. But in general, kita panggil ada ni lah, maknanya sudden drop in the market price, in the stock market dalam masa yang singkat. Okay. So saya akan kongsikan kepada anda ni beberapa history market crash yang berlaku dan juga beberapa faktor terjadinya crash tersebut. Okay, so in a modern history, kita tak ambil lah tahun 1600 1600, contoh macam tulip mania, the bubble tulips tu, tulip bubble mata di Belanda tahun 1600. Kita tak ambil sampai situ. So saya start ambil daripada tahun 1900 sehinggalah yang terkini tahun 2022 sahaja. Okay, tahun 2020 lah. 2022 tu question mark lagi, crash ke tak crash. Okay, so saya ambil daripada 1900 sehingga tahun 2020. Okay, so itu period yang kita ambil ada modern history. Modern history lah, makna abad ke-20 ke atas. Okay, so yang paling awal dalam abad ke-20. Okay, so abad ke-20 adalah bermula pada 1900 dan ke atas, so onwards. So yang paling awal tahun abad 20 adalah tahun 1907. This one berlakunya bank panic, yang menyebabkan market drop 45%. So drop 45% dalam masa 304 hari, so almost 1 year, sehingga market bottom. So crash ni kita ambil, ataupun yang saya ambil ni daripada the peak sebelum dia drop ke bawah. Okay, so daripada peak sampai dia drop yang paling lowest sebelum dia rebound. So that is kita ambil untuk measure dia punya market drop ni. Mungkin ada orang kaedah ada mereka berbeza, tapi yang ni saya gunakan untuk kira how much deep dia jatuh tu. Okay, daripada high tu dan dia berapa banyak dia drop tu. Okay, so dia punya kita calculate dia punya market drop. Okay, so 1907 berlakunya bank panic, yang mana berlaku masalah ketika itu adalah the liquidity issue kepada bank-bank ni. Pernah terjadi dulu bank ni tak ada duit yang liquid, sebab of course over leverage lah, dekat dia buat ada investment over leverage waktu tu. So bank dia tak ada liquid dan berlakunya panic apabila investor ataupun depositor concern bank tak boleh nak keluarkan duit dia, maka ramai-ramai keluarkan duit apa yang ada, and then ada shortage of liquidity dalam markets. This is history yang pernah berlaku 1907. Dan daripada sejarah inilah tertubuhnya the Federal Reserve ataupun the Central Bank kita panggil tu. Tertubuhnya Federal Reserve apabila keadaan bank panic ni berlaku. Okay, so untuk mengawal daripada masalah bersama berulang, maka beberapa individu ataupun kolektif outcome untuk menubuhkan the Federal Reserve. Of course waktu tu tak apa lagi kalau bukan JP Morgan, JD Rockefeller and the gang lah yang menubuhkan the central bank. Dan mereka ni yang bail out bank-bank masa tu. Individu power betul diorang dulu. Individu yang bail out the bank. So macam Warren Buffett lah, dia pernah juga bail out masa 2008. So individu yang bail out banyak betul cash ni. JP Morgan dengan this JD Rockefeller. So this is tycoon lah, memang besar dekat US tu. So selepas berlaku bank panic, maka tentu punya Federal Reserve, Central Bank dan apa yang ada sekarang lah. So Federal Reserve dekat US
bukan milik government bukan milik government, ialah entiti tersendiri, Federal Reserve. Kemudian kita sambung selepas 1907, 1929. This is kita panggil sebagai the Great Depressions. The Great Depression. Dia bukan recession lah, dia adalah depression. Dia dah masuk kepada fasa depression. Apabila recession berlaku dengan satu tempoh yang lama, maka dia bukan lagi recession, dia masuk transform kepada depression. This is event yang berlaku lebih 10 tahun, daripada 1929 sehingga 1939, ataupun sambung sikit 1941, ada data sampai 1941. The Great Depression, market drop 90% from the peak to the bottom during that period. So daripada bulan September 1929 sehinggalah 1 Julai 1932, tempohnya dah 1033 hari market turun dan terus turun. Dia dah naik sikit, tapi lepas tu turun. So market drop 90%. This is untuk DJI. Okay? Dan semua data yang saya gunakan ni adalah daripada DJI, ataupun kita panggil Dow Jones Industrial Index, sebab dia antara yang data di tahun 1900 lah. S&P 500 tak ada sampai 1900. So kita gunakan data yang ada DJI. So kita guna benchmark DJI untuk semua. Waktu tu DJI drop 90% apabila berlakunya Great Depression. This is the longest ataupun the worst economic crisis yang berlaku di dunia so far in the modern history. Kemudian 1937. Apa yang berlaku 1937? The recession 1937. Waktu ni sebenarnya dalam lagi waktu tu tempoh the Great Depression tu, tapi sekali lagi dia drop. By this time dia drop 50% pula. Okay, so market from peak daripada atas ni, peak to bottom 50% drop DJI dalam masa 365 hari. So 365 maknanya dia nak sampai bottom tu sebelum dia rebound lah. So kita ambil tempo duration dia 365 hari. 1937. Remember this date ni semua. 1939 World War II. Okay, this is disebabkan oleh peperangan dunia kedua. Market drop 40%. So kita tahu tadi market crash mungkin disebabkan oleh catastrophic event, mungkin disebabkan oleh economic, dan juga mungkin disebabkan oleh speculative bubbles. So yang ni disebabkan catastrophic lah, peperangan. Perang dunia pula lagi, perang dunia kedua. So market rate 40%, duration 943 hari sehinggalah dia jumpa dia punya bottom sebelum dia rebound. Ni 1939. 1973 off gold standards. 1973 berlakunya beberapa juga peristiwa, antaranya Presiden Nixon di US tu dia tarik US tu dulu peg. Dulu currency US peg dengan gold. Tapi disebabkan dia nak lajukan ekonomi dia dengan, ataupun beberapa alasan yang lain, so dia off. The gold standard tu maknanya currency tu floating. So this is the first time the currency floating tanpa ada benchmark ataupun dia peg kepada berapa nilai emas yang mereka ada. So dia float dan US menjadi dia punya the world currency waktu tu. 1973 apabila berlakunya ni, but the process tu berlaku since 1971, tapi dia prolong sampai 1973, dan 1973 tu peak dan dia drop. So stock market drop 46% dalam tempoh 700 hari. So dia faktor-faktor lain termasuk juga waktu ni perang di Israel. So waktu tu oil producer, especially negara Teluk, boycott ataupun membuat embargo kepada minyak, sebab dia mereka pengeluar minyak pertama. So US menemukan terpias lah, sebab waktu tu diimport banyak. So dia drop market, dia campur combination of standard, off gold standard, kemudian termasuk dengan oil crisis dan lain-lain. So menyebabkan market drop 46% dalam tempoh 700 hari, from the peak until the bottom tu 700 hari, lebih daripada 2 tahun. Okay, so kemudian 1987, the Black Monday, the first kejadian yang berlaku, kejatuhan satu hari paling banyak dalam Dow Jones history. So dalam sejarah market, pada Black Monday apabila kejatuhan 500 mata dalam masa satu hari. So DJI drop in one day. Dia bukan 2 minggu ke 3 minggu. So in one day, I think around 20+%, 22% drop in one day. So 500 points tu mungkin tak banyak sekarang. Sebab sekarang jatuh 500 tu macam tak ada apa kan. 1000 pun relax je kan jatuh sehari Dow Jones kan. Tapi waktu tu that was the
dia panggil apa, Black Monday lah so dia drop 500, tapi in percentage wise dia banyak, 22% drop in one day, trading day bayangkan waktu ni, this is the panic selling, semua sell apa semua habis, drop by 22%. So this event telah menyebabkan introduction of the circuit breaker. So sekarang dah ada circuit breaker, banyak circuit breaker, kita bursa pun ada circuit breaker so maknanya mengekang kejatuhan sudden in one day. So dia boleh cut, tutup, sambung esok, cut, tutup, sambung esok. Sebenarnya dia tak adalah satu hari itu sampai 22%. So this event berlaku in short period of time, 41% drop dalam masa 59 hari saja. So the Black Monday 1987. Kemudian seterusnya tahun 2000, the dot-com bubble apabila berlakunya. This is antara apa? Tadi kita sebut catastrophic event, economic crisis dan juga speculative bubble. So ini antara yang berlaku, speculative bubbles. Apabila overvaluations of tech company, this is was the tech lah. Time tu semua nak buat .com, company.com listed, boom, naik harga share price. Nak letak nama .com dan nama tech sikit, go listed, buat company apa pun tak ada, company contoh Enron waktu tu Enron kan, naik betul, habis bankrupt apa semua, tak ada apa. So this is also the crash yang berlaku apabila market drop untuk DJI 38% dalam masa 1002 hari. So ni lama sikit daripada 3 Januari tahun 2000 sehinggalah 1 Oktober 2002. Baru dia start rebound selepas tu. Okay, so tempohnya 1000, lebih kurang sama macam 1000 tadi 1929 the Great Depression ni, 1000 hari juga 1000 hari. So kemudian followed by the Great Recession. Great Recession ataupun subprime crisis ataupun financial crisis tahun 2007. This is also due to speculations in ataupun the mortgage subprime mortgage crisis, apabila berlakunya masalah pemberian loans yang melampau kepada even orang yang tak layak. Dah boleh tonton lah movie ni, ada dia buat dia untuk cerita berkaitan dengan Great Recession, dah boleh tonton. Very interesting story, macam mana apa yang berlaku dan bagaimana ada orang profit waktu ni, makes billions, total billions lah, tapi ada yang most of it millions dia buat sebab dia predict this going to happen. Dia short lah market untuk US kan, dia orang boleh short, tapi short kita tak boleh lah, kita haram. So Great Recessions, market drop 54% dalam masa 518 hari. So from peak to the bottom, negatif 54 dalam masa 518 hari. Okay, so this is untuk tahun abad 21. Kemudian disambung dengan 2020, COVID-19. Okay, this is due to pandemic. Market drop 38% dalam masa 42 hari. Okay, so in a short period of time saja, kemudian dia start to rebound after that. Naik dah daripada bulan March tu dah bottom, boom, naik sampailah 2022. So 2 tahun was the bull market untuk US. Okay, so 2022 sambung. Okay, apakah faktor yang mengaruhi? So first question adalah, adakah ia crash? Okay, adakah ia stock market crash? Soalan, mungkin ada yang boleh jawab. Sementara tu saya minum sekejap. Adakah 2022, soalan dia, adakah 2022 market crash? Bismillah. Boleh komen? Thank you yang dah share. Terbaiklah siapa yang share. So, bagaimana? Adakah 2022 market crash? Okay, so far kalau kita tengok from the peak, from the top ke atas ni, this was Jan 2022, bulan Januari 5, baru sehari selepas tahun baru. Okay, so this was the peak. Kemudian all time high lah, waktu ni all time high juga. Kemudian dia drop sampai lowest bulan Jun, bulan lepas 17 Jun adalah lowest so far, dengan negatif 19%, almost
20% almost negative 20 untuk DJI. Nasdaq lain, Nasdaq dah 20 lebih. I think S&P almost 20 juga, ataupun 20 plus. Nasdaq yang paling drop, paling banyak drop. Tapi untuk DJI belum sampai 20 lah, 19.71 lebih kurang. Almost 20 lah, kita bunda 20%. So negatif 20% dalam tempoh 163 hari. So adakah ini crash ataupun tidak? Okay. So by definition terpulang kepada anda nak kata dia crash ataupun tidak. Pada saya mungkin dia more towards a bear market lah, kita panggil bear market. Not a crash sebab kita punya duration tu agak panjang dan juga dia punya drop tu tak sampai 20%. Tu bagi saya lah, pandangan saya. Kalau 20 then we can. Sebab sekarang dia naik rebound sikit. Unless this is not the bottom. Okay, unless yang dia create ni 17 Jun tu was not the bottom, then kalau dia boleh turun lagi, we'll see lah. Okay, kita buat session satu lagi untuk kita define again, was it crash or bear markets? Okay, but kali ni saya lebih cenderung untuk mengatakan bear markets compared to market crash. So but it's again is a very subjective valuation lah untuk anda. Mungkin anda kata crash dan mungkin juga anda kata market bear ataupun, but definitely not a bull market lah. Semua dia mula tengah menurun. Okay, so tempohnya lebih kurang 100 hari. Okay, so with all this data yang kita ada, with all this event yang berlaku, so how we want to take advantage? Macam mana kita nak ambil peluang yang ada? Apakah strategi yang boleh kita gunakan? Okay, apakah contoh strategi yang ada kalau ada lah, contoh strategi yang kita boleh gunakan? Siapa yang nak tahu? Apakah strategi yang ada yang kita boleh gunakan untuk take this opportunity of this current event ni? Okay, boleh share kalau ada strategi yang anda rasa, oh this is time all in ke, this is untuk masuk this asset ke, this is untuk ni ke, masuk ke, keluar ke, ataupun duduk sit still ke. Okay, so mungkin ada yang boleh share pandangan masing-masing. But today apa yang saya ingin kongsikan adalah apa yang dilakukan oleh sifu saya, walaupun dia tak kenal saya tapi saya kenal dia, oleh Warren Buffett, top 10 billionaire in the world. Dia punya status tu asyik bertukar-tukar je. Saya ambil top 10 je lah. Top 10 orang terkaya di dunia, billionaire in term of net worth. Tapi very humble and very modest punya lifestyle lah. Dia tak adalah fancy sangat. Dia makan lagi pun makan McD, minum Coke. Gaji dia 100,000 setahun. Okay, so very humble person. So kenapa saya nak rujuk dia kan? Apa track record dia kan? Bagus sangat ke dia kan? Kita nak rujuk dia ataupun nak tengok dia ni. Okay, so okay, tak apa, mungkin ada yang question ataupun kita tak kenal. So kita tengok prestasi dia. So Warren Buffett adalah pengasas kepada Berkshire Hathaway. Bukan pengasas lah, owner kepada Berkshire Hathaway, because Berkshire Hathaway was a company yang dia buy and then dia revamp the company. So dia bukanlah pengasas Berkshire, sebab Berkshire tu adalah textile company yang dia beli kemudian dia revamp jadi investment company. Okay, so dia adalah chairman dan juga presiden, I think, chairman kepada Berkshire Hathaway, yang telah bermula sejak tahun 1965. Maknanya yang dia ambil alih tu lah, masa dia beli tu, dia buy dia punya Berkshire tu tahun 1965, dan sehinggalah tahun 2021. Okay, so ni performance dia as comparison to S&P 500. Normally untuk US, you want compare guna S&P 500 yang sebelah ni S&P 500 ni S&P 500 with dividend included. Okay, so ni prestasi dia overall sejak 1965 adalah 641,613%. Okay, peratus. 3 juta peratus, tahu tak? Saya nak kira ni. 3 juta peratus. Bukan 3 juta ringgit yang ni 3 juta peratus tau. Contoh okey, contoh. Anda berlabur 10,000, kalau ROI tu maknanya ni ROI dalam ROI dah 100%, so anda untung 10,000. Total modal anda jadi 20,000.
Okay, itu 100. Yang ni juta 100 dengan juta tu punya dah jauh. Okay, so example mudah lah kalau anda labur $1 sampai 65 dengan Warren ni waktu tu. So anda punya as of 2021 tu anda ada 3 juta lah, 3.6 juta. Contoh lah, tapi not very realistic because waktu tu Berkshire punya price I think was bukan $1 lah, a few bucks, dia bukan $1. So mungkin nilai permulaan dulu yang dia offer dah 10,000 macam tu kan. So kalau 10,000 dulu dia calculate dah billionaire lah multi-millionaire ataupun almost billionaire dah. Okay, so in comparison S&P 500 anda mencatatkan 30,206%. So S&P daripada 1965 sampai 2021, siapa yang indeks masuk dalam indeks fund tu, indeks S&P 500 tu, return dia so far 30,000%. Okay, but for Berkshire 3.6 juta peratus. Macam tak logik dengar. ROI, kalau orang tanya ROI berapa? 3 juta. Bukan ringgit kan, peratus. Okay, so kalau invest 100,000 tak tahulah berapa. Okay, so itu dia punya return so far, track record dia Warren Buffett. But jangan beli saham Berkshire ni, sebab kalau untuk orang Islam dia tak patuh syariah. Okay, dan juga ini bukan buy call lah. Kita nak bagi ni contoh. Ni bukan buy call, bukan sell call. Tapi nak bagi tahu Berkshire punya saham ni dia tak patuh syariah. Okay, sebab dia ada dalam bank dan juga benda-benda yang melibatkan riba lah. Kalau dia tak ada, kan bagus kan, kalau dia tak ada yang riba tu. Okay, so itu track record dia. So boleh tak kita dengar ataupun kita tengok apa strategi yang digunakan. Okay, kalau dah 3 juta tu ada track record lah dia bukan sembang kosong lah. Okay, so kalau kita tengok apa yang Warren Buffett buat, dia tak cerita pun sebenarnya, tapi orang kaji daripada apa yang dia buat, dan juga ada benda certain things yang dia expose dalam dia punya general meeting. Dia punya general meeting baru berlaku bulan Mei hari tu, untuk annual report 2021 dia. So this is yang saya ambil waktu dia umumkan lah. Dalam dia punya annual report tu, anda boleh buka kat YouTube. Memang ada AGM dia bagi secara public. Dia punya session tu dalam 4 ke 5 jam on average. Dah boleh tonton. Sejak tahun dulu pun ada. So yang terbaru lebih kurang 5 jam kot. Dia 6 jam, tapi awal tu tolak 30 minit, 30 minit mungkin dalam 5 jam. 4 ke 5 jam macam tu. Okay, so dia punya session. So dia disclose dia punya cash positions untuk 2022. Untuk 2021, okay, dia punya cash position adalah 143 bilion. Ni dalam bilion pada first quarter 2022, cash value dia ada lebih kurang 102 bilion. Okay, 102 bilion cash position. Dulu dia 143, so tinggal 142. So dia spend lebih kurang 40 bilion dalam masa satu quarter saja. Satu quarter 90 hari. Dia dah spend, dia dah berbelanja 40, lebih kurang 40 bilion. Which is uncommon untuk Warren Buffett because tahun 2022 dia kata dia was sucking his thumb, macam baby kan. Isap jari, dia tak buat apa-apa. Dia tahan diri dia daripada pembeli yang dalam keadaan pukal kita dalam kuantiti yang banyak. That was apa yang berlaku. Betul. Sebab kalau kita tengok tahun 2020, cash dia 135 bilion. Tahun 2021 ada 143 bilion. Sebenarnya ada pertambahan. Sebab dia jual saham-saham dia. Dia banyak jual tahun 2020. Dia sell off. Tahun 2021 tu dia banyak jual. So tinggal lah stok-stok yang ada semua, so cash ada banyak, 143 bilion. Tapi untuk first March ni belum setahun baru 3 bulan first quarter dah spend 40 bilion. Tahun 2021 dia jual saham, tahun ni dia tengah beli saham banyak, 40 bilion so far yang dia disclose dah waktu dia report tu as of 31st March 2022. Okay, so he was having buying spree tengah belanja, tengah shopping sakan dekat bursa, bukan bursa lah, dekat stock di US, Nasdaq dan juga New York Stock Exchange, ada dua stock exchange. Okay, so ini dia belian dia, jumlah belian untuk first quarter tahun 2022 dia dah beli 51 bilion. Okay, tolak 10 bilion yang dia jual. Dia jual dekat saham dia, tapi yang dia beli 51 bilion. So dia punya net lah 40 bilion lah lebih kurang.
41 bilion dia membeli. So ini antara saham-saham dia. Just for example, this is not a buy call again. Ini saham-saham yang baru dia miliki ataupun yang ditambah. Antara Citigroup, HP, McKesson, Paramount, Occidental, Calendi's Corporation, Ally Financial dengan satu lagi saya. Ada beberapa syarikat yang dia baru acquire. Okay. So he was buying macam apa je kan. Sebab dalam first quarter 40 bilion dia boleh spend. 40 bilion. Out of dia punya total cash, betul tu 140 bilion. So almost like 25%. 1/4 dah dia gunakan first quarter. Tak tahu sampai hujung tahun ni berapa banyak lagi dia nak spend lah. Ataupun mungkin dia nak jual dan sebagainya. Tapi untuk first quarter 40 bilion tu of his position memang rarely happens lah. Okay, 40 bilion in 90 days. How to spend 40 billion in 90 days? Tanya Warren Buffett lah. Okay. Macam mana nak habiskan 40 bilion dalam masa 90 hari saja. Okay. So this is the strategy ataupun apa yang Warren Buffett sedang lakukan. Okay. So mungkin anda boleh ambil ataupun gunakan, mungkin anda tak nak ambil dan gunakan, it's up to you. Because this is not advice. This is kita nak tahu apa yang berlaku sebab dia kena disclose. So fund manager yang ada certain, I think more than 100 million punya investment, dia kena disclose when he reach a certain percentage of the stocks, dia kena disclose kepada public apa saham dia beli. So kita pun boleh tahulah. So dia kena disclose. So ini apa yang dilakukan oleh Warren Buffett. Yang kita tahu is value investing. Dia tak akan beli kalau harganya tak ada under value. Good company, good able and honest management, good prospect, and juga dia punya valuation is panggil cheap lah ataupun under value. So dia tak akan beli kalau harganya dia kata mahal. So dia akan tunggu. So 40 bilion dia spend just for this first quarter untuk 2022 because I think dia kata valuation is very cheap lah. Dia tak akan beli unless the valuation is cheap ataupun under value. So for us, okay, untuk kita pula, apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah throughout history, okay, so there will always be a bear market. Panggil bear, tak salah crash ke apa tak crash, kita panggil bear lah, makna beruang, kejatuhan ataupun bear markets. But okay, so ini yang kita kena faham, there will always be follow throughout history. Bukan saya kata, ini sejarah yang tunjuk. It will always be followed by a bull market. Okay, so bear selepasnya akan ada bull market throughout history. Ini apa yang berlaku. So ini data sejak 1900 ni, abad 20 ni, sehingga sekarang, this was the level. Dah berlaku beberapa kali pun crash, series of crash, 1907, 1929, 1937, 1979, 1987, tahun 2000, 2008, 2002 question mark lah. Okay? So 2002 question mark. So masa bila je yang dia tak rebound balik? Okay? So dulu punya level kat sini walaupun jatuh almost 90%, but again, tengok sekarang dekat mana level dia. Okay? So the thing is, apa yang penting adalah kita melabur saham, kita melabur dalam business. Tu yang paling penting. Okay? So business adalah valuation pertama untuk investment. Kita kaji business model dia. So business yang bagus, dia akan sustain. Okay? So valuation harga sekarang rendah ke, dia akan fluctuate because of emotion. Manusia yang interpret the price. Dia kata mungkin tak bagus, dia jual. Mungkin dia kata bagus, dia beli. Okay, so it difference. But again, the price ataupun the real value will eventually realize oleh orang ramai. So that is when in the future the real value akan come back. Okay, so business is still there. Coca-Cola sejak 1800 pun dah ada. Sampai sekarang masih jual Coca-Cola, masih jual air dia. Ford Motors daripada dulu sampai sekarang masih ada. Masa Henry Ford mengasah dia tu dulu, sampai sekarang ada Mustang apa semua, was still there. General Electric dulu sampai sekarang masih ada. Zaman apa, Thomas Edison kan, sebelum tu lah Thomas Edison dulu combine kan, dengan Thomas dengan Edison combine.
sorry Tom dengan GE dengan beberapa lagi syarikat, then dia come out dengan GE. So as long as the business was right, the market valuation of the temporary panic selling ke speculation ke whatever is apa, bagi saya is just a noise. Okay, so it's just a noise. Mungkin anda boleh berbeza pandangan, but for me I think from history, apa yang kita lihat, apa yang berlaku, dan juga throughout history, apa yang Warren Buffett telah lakukan, apa yang dilakukan adalah memilih syarikat yang betul, syarikat yang mempunyai prospek untuk growth, in term of management yang bagus, dan juga in term of valuation yang cheap. So in the long run, but this is for investing, dia bukan untuk trading. Trading is more on technical analysis, but this one more on fundamental analysis kan, untuk investing. So always look for company and buat kajian dengan betul. When the opportunity arise, especially when the bear market crash dan sebagainya, that is the best time untuk grab the opportunity. Waktu bull market mungkin harga tengah mahal, kata tak apalah, hold dulu lah, kita hold dulu tengok sampai harga ni macam ada discount kan, discounted price, company still there, still doing business, masih ada perniagaan dia yang okey, ada orang pakai, ada orang minum ke, ada orang makan ke barangan dia. So apa yang kita risau, sebab bagus lah, sebab harga tengah murah. So kita boleh beli at the cheaper price. So nanti kalau dividen tu kita punya yield lagi tinggi, kan? Dan kalau di market capitalize, one day kita nak cash out, dan kita jual dapat capital appreciation. Okay? So that is for me throughout history, apa yang kita boleh belajar adalah the bear markets is good. Okay? It's good untuk enter to take position lah, for investment, ataupun mungkin untuk yang swing ke, atau trading regardless of market you boleh buat. Bear market semalam index jatuh pun kita punya reminder bagi a few buy call, naik je 6%, 3% untuk one day, tak ada masalah pun trading. But for investing ni, duit yang kita nak simpan lama untuk persaraan ke, nak beli rumah, ataupun untuk anak-anak punya education, ataupun untuk rainy days kita nak guna kan. So that is the money yang bukan kita nak trade semua kan. So trade tu boleh sikit lah, tapi untuk invest ni, the big chunk of our money yang mungkin kita simpan duit kat bank tak dapat apa, baik kita labur. So labur pula ada risiko. Okay, but again risiko kalau jatuh pun market crash, it always recover throughout history. Cuma the past performance, ni selalu orang sebut the past performance doesn't indicate future performance. Sebab banyak naik mungkin tak sama banyak in the future naik. Banyak jatuh dulu mungkin tak sejatuh banyak begitu. Okay, cuma indicationnya ekonomi kalau kita tengok semakin berkembang, population semakin bertambah, penggunaan orang guna kereta ke, nak beli pakaian ke kan, baby baru lahir, pakaian baby dan sebagainya, business is still running. There is always a need untuk human, makan, minum, pakai, tempat tinggal, kenderaan, transport, pergi bercuti dan sebagainya. There is always a business, there is always an opportunity for investment. So don't look at recession, inflation, market crash is a negative things. Saya nak anda ubah, this is an opportunity. Okay, market crash, inflation, recession. Okay, this is the best time untuk buat shortlisted company yang kita nak labur. Okay, untuk take this opportunity. But this is again, saya cerita pasal global market, bukan untuk Malaysian market. Malaysian market mungkin different session. This is untuk global markets. Sebab kita guna data DJI, this is the 30 syarikat terbesar di US. Dia gunakan data 30 syarikat terbesar untuk pasaran saham New York dan juga stock exchange. Okay, so take it as an opportunity. Jangan stress, jangan because kita dah tengok tadi recession prediction, yes, it's going to happen. Okay, so don't worry. Plan your financial properly, and then sit back, tenangkan diri. Okay, so then kalau dah ada cash lebih, kalau ada modal untuk labur, bukan duit yang perlu segera maknanya duit lebih, memang this one untuk long term, untuk invest, then buat kajian and find the right investment for you. Okay, so sebagai offer yang saya nak tawarkan kepada anda juga, ataupun kongsikan kepada anda, ada dua jenis servis yang saya boleh tawarkan.
ataupun produk yang saya nak tawarkan kepada anda. Pertama adalah untuk pelaburan di peringkat global. This is purely untuk global stocks, pelaburan saham yang dikeluarkan oleh Phillip Capital, servis yang dipanggil sebagai private mandate. Okay, so private mandate ni lah untuk anda yang nak melabur saham global tapi tak nak pening-pening nak buat kajian, nak pilih saham, nak pilih company, nak timing bila masuk, bila keluar dan sebagainya. So anda nak sit back, relax, bagi modal kepada fund manager dan let the licensed fund manager manage. So kita ada satu servis yang kita panggil sebagai Quant Global, yang mana dalam Quant Global ni dia akan labur dalam saham-saham di peringkat global bagi pihak anda. Okay, so anda tak perlu buat apa-apa. Anda just boleh monitor from time to time, tapi tak perlu nak execute buy ke sell ke. So dia akan executekan untuk anda dan anda boleh sit back. This is not a unit trust, this is a global stocks. Inilah pelaburan saham di peringkat global. Okay, cuma dia bukan hanya fokus pada US. Jadi global, so dia akan pecahkan kepada beberapa country. Dia akan allocate antaranya di Australia, kalau nampak kat sini, di Turki, di US, di UK, Hong Kong, Germany, Canada, ikut percentage dia. Okay, cuma dia takkan sama setiap bulan, sebab dia akan buat rebalancing every month lah. Okay, so ini prestasi dia since inception. Okay, so inception adalah bulan September tahun 2019. Okay, performance so far adalah 80%, berbanding dengan DJI M. Okay, ada 34%. Ni DJI untuk Islamic market. So Dow Jones Industrial untuk Islamic market. So itu benchmark dia. So ni yang kat sini yang biru ni, so dah reach 80% since inception. Almost 3 years lah, tak sampai 3 tahun pun. Almost 3 years. Okay, 80% dan DJI dekat 34%. Okay, just satu benda yang saya highlight adalah untuk year to date. Okay, so year to date tadi kita nampak DJI jatuh, tapi yang ni DJI lain sikit sebab di Islamic market. Tu dia masuk yang Islamic saja. So year to date DJI, this one as of untuk Jun, bulan Jun 2022, DJI turun negatif 17. Okay, but for Quant Global ni dia naik 23%. So that's why saya kata ada, walaupun market jatuh, tapi dia ada still stocks yang boleh naik. Bukan semua, kalau bear market bukan semua stok jatuh. Okay, so still akan ada beberapa stok yang naik. Macam contoh 2020 dulu kan, masa pandemik. Banyak stok jatuh tapi glove naik kan. Saham-saham glove semua naik. So that is for example lah. Okay, so walaupun market in overall jatuh, but again, kalau kita pick the right stocks, okay, the selection of stocks is very important. Kalau kita pilih dengan betul, maka dia punya performance dia can beat the overall index performance. Okay, so year to date 23, mana since Januari lah, 1st January sampai Jun 2022, 23%. DJIM daripada 1st Jan sampai bulan Jun 2022 negatif 17. Okay, so sekiranya ada berminat untuk dapatkan servis ni, The Quant Global, okay, anda boleh hubungi saya untuk proses seterusnya. Modal permulaan adalah RM50,000 dan ke atas, dengan tambahan modal RM10,000 dan ke atas, setiap pertambahan lah. Okay, servis fee untuk injection, untuk capital injection adalah 3%, okay, sekali saja untuk capital injection, dan management fee adalah 1.5%, but untuk RM50,000 ke atas 1.25% saja, dan untuk lebih daripada 5 juta adalah 0.75% saja. So very minimum lah. Okay, but again, this is not a guaranteed punya investment. There is still a risk. Okay, so dia ada risiko juga. So dia pun pernah jatuh. Waktu March 2020 dulu pernah jatuh sampai negatif 20 juga. Okay, but again dia recover lah. So that's why untuk investment at least you put 5 years. Okay, and above. InsyaAllah. Jangan letak short term sangat. Untuk invest, of course, more than 1 year. Tapi the best, bila kita tengok cycle, bila kita tengok crash, apa yang berlaku dalam data-data sebelum ni, 5 years insyaAllah. So more than 5 years, of course lebih bagus lah. Tapi minimum orang nak set 5 years. Okay, so baru kita boleh nampak return yang significant. So siapa yang masuk ngam-ngam bulan March tu, of course lah, dah dapat almost 100% lah return dia. Sebab dia ambil dekat bottom ni. Yang ini performance untuk siapa yang masuk betul-betul bulan September tu. Okay, but again, this is not guaranteed. Dia tak ada jaminan keuntungan. There is always a risk. Okay, dalam Islam pun kita tak boleh nak janji keuntungan. Dan saham-saham yang global ni, saya hanya offer yang syariah saja. So yang syariah stock saja. Yang conventional saya tak offer. Okay, so sekiranya ada berminat ataupun ada rakan-rakan ataupun keluarga yang berminat, boleh hubungi saya.
untuk proses mula melabur dalam this one global stocks. Okay, so yang kedua saya nak offer adalah mungkin anda nak labur sendiri saham-saham anda nak trade sendiri, so juga boleh. Di UOB Kay Hian kita ada platform CDS ataupun trading platform yang anda boleh trade untuk global stocks as well as Malaysia stock. Okay, so anda boleh labur di dua-dua ataupun di beberapa sebenarnya pasaran saham di peringkat dunia secara sendiri. So anda buat analisa sendiri, kajian sendiri dan anda execute sendiri. So anda buy and sell, boleh monitor sendiri. So boleh juga untuk di peringkat global. Okay, so this is UOB punya platform. This one is a Nasdaq. Sekarang tengah aktif, hari ini dibuka, semalam tutup cuti independen. So hari ini lebih rancak. Ini contoh untuk Nasdaq, antara yang mungkin anda pernah dengar AMD, okay, Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, Amazon. Okay, so all the tech stock mostly dekat Nasdaq. Okay, Micron, Tesla. Okay, so Intel. Kalau anda nak labur dalam syarikat-syarikat di Nasdaq, anda boleh buka account dengan UOB Kay Hian. Okay, anda boleh hubungi saya. Ataupun anda nak masuk dalam New York Stock Exchange, okay, juga boleh. So New York Stock Exchange mostly is the blue chip stocks dan juga most consumer. Contoh macam Ford Motor, okay. Apa lagi, Nokia, okay, Nokia masih ada. Bank of ni tak syariah AT&T, Taiwan Semiconductor, okay, so dan lain-lain lagi. Ada berbagai syarikat di peringkat global. So selain itu ada juga untuk pasaran Hong Kong, untuk pasaran Singapore Exchange, Shanghai Stock Exchange dan juga Shenzhen Stock Exchange. Ini semua anda boleh labur secara sendiri menggunakan platform yang sama. Bursa juga of course boleh. Kita juga boleh labur di bursa gunakan satu akaun yang sama. Okay, so di bursa boleh, di New York boleh, di Nasdaq boleh, di Shenzhen boleh, di Shanghai boleh, semua boleh. Tak ada masalah. Dan kita juga boleh dapat kajian. Anda nak baca buku research, tak pandai nak kaji, nak cari sendiri, ada di UOB ni anda boleh buka untuk bahagian research untuk US stock. Okay, dia akan berikan kepada anda kajian, sama ada anda nak dapatkan daily reports yang secara overall performance ataupun perkembangan semasa yang berlaku di US, ataupun anda nak go straight kepada stocks report, yang mana contoh anda nak tengok syarikat Apple, okay, apakah kajian dia daripada segi earnings dia, daripada segi valuation dia. Okay, anda just klik company yang anda nak tu, okay, dan anda boleh dapatkan report dia terus. Okay, so Apple ni ada dua lah. So Apple yang produk yang kita guna tu, MacBook, iPhone semua tu, Apple yang inilah incorporated ni. So dekat sini boleh bagi terus recommendation daripada analyst. Contohnya apa dia analyst, dia kata buy kat sini, kalau hold dia kata hold lah, kalau sell kat sell. So in term of dia punya earnings valuation, fundamentals, relative valuation, risk, price momentum, insider trading, semua ada dalam ni. Anda boleh baca, anda boleh buat kajian sendiri dan anda boleh decide untuk buy ataupun untuk sell. Semua ada di dalam UOB Kay Hian ni. Juga dia berikan untuk anda chart, anda nak buka chart juga boleh. Anda nak buka report kajian juga boleh. So everything in hand sekiranya anda nak labur sendiri. Okay, so kita ada sediakan untuk platform UOB Kay Hian. Jangan risau jika anda dah ada account sebelum ni dengan broker lain, anda boleh buka pun, berapa banyak anda nak buka account CDS dan juga trading. Nak buka dengan UOB, insyaAllah boleh bersama kita. Kita ada beberapa benefit dan features yang kita sediakan kepada our clients. Dan sekiranya anda berminat, nanti boleh juga hubungi saya untuk membuka account dengan UOB Kay Hian. Okay, so dua produk, satu produk satu servis yang kita tawarkan. Pertama tadi untuk Quant Global, this is untuk private mandate yang mana anda tak perlu susah-susah untuk pilih counter, nak buat kajian dan sebagainya. Anda boleh leverage kepada our Phillip Capital, okay, untuk uruskan perabot anda. Dan sekiranya anda nak labur sendiri, anda boleh labur sendiri. Dan di US market ni, antara advantage dia adalah kita boleh beli saham tu satu unit saja. Okay, so tak perlu 100 unit macam di bursa. Okay, so satu unit pun kita dah boleh jadi shareholder untuk pasaran di US. Contoh, anda nak beli Amazon, so anda beli satu ni, $110 saja. Okay, tak termasuk of course brokerage lah. Tapi maknanya saham tu kita beli satu. Nvidia 147, Apple 138. So anda boleh beli satu unit je. So mungkin nak beli satu unit tak ada masalah. Minimum satu unit dan maksimum tak ada.
Berapa banyak anda nak beli, anda boleh beli. Okay? Tapi anda kena buat kajian sendirilah. Alright. So, I think that's all from me untuk hari ini dalam sesi presentation hari ini. Hopefully you guys gain something, okay, daripada apa yang saya kongsikan. Dan please kongsikan this video, share this video agar lebih ramai insya-Allah yang dapat manfaat bersama. Dan juga mudah-mudahan anda juga mendapat keberkatan dan juga insya-Allah dapat ganjaran berkongsi ilmu yang manfaat tu insya-Allah. Again saya minta maaf sekiranya ada tersalah kata, tersasun, terguris hati dan sebagainya. Minta maaf ataupun ada kekurangan daripada penyampaian saya ataupun tersalah, tersilap di sana sini, saya minta maaf. Dan hopefully kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi yang akan datang. Dalam tajuk-tajuk yang berbeza dan juga doakan supaya saya sihat dan juga dapat berkongsi insya-Allah dengan lebih banyak dalam masa yang akan datang. Sehingga sampai di sini. Okay, so saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.